Hanya majikan gila mengaku ambil buruh parti. Pada 1 Jun 2018, Sinar Harian melaporkan pendedahan Persatuan Bekas Kaki Tangan Imigresen Malaysia (PBKIM) bahawa terdapat seorang individu bergelar Datuk Seri didakwa menjadi dalang kepada sindiket kemasukan pekerja asing khususnya dari Bangladesh ke Malaysia. Presidennya, Lieutenant Colonel Cik Hassan Cik Johan berkata, walaupun ada pihak menafikan kelulusan 1.5 juta pekerja Bangladesh telah dihentikan, tetapi setiap hari penerbangan dari Dhaka membawa ratusan pekerja dari Bangladesh yang diuruskan ejen-ejen dari negara itu dengan dibantu oleh ejen haram di negara ini. Sejak 15 tahun lalu, Datuk Seri ini telah berkawan baik dengan ahli-ahli politik yang berkuasa. Apa yang beliau selalu katakan bahawa beliau mengambil wang untuk sistem kemasukan pekerja asing dari Bangladesh cuma RM350 setiap seorang. Padahal semua sedia maklum beliau mengambil RM15,000 setiap seorang pekerja asing dari Bangladesh. Sistem tersebut didaftarkan atas nama sebuah syarikat yang diterajui beliau bersama seorang bekas menteri, katanya. 2 tahun berlalu, kita diserang oleh wabak COVID-19. Isu pekerja asing kembali diperkatakan kerana wujud pelbagai kebimbangan tentang kehadiran mereka. Tiba-tiba Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM mengeluarkan kenyataan bahawa statistik mengenai bilangan pekerja asing tanpa izin parti pada 2019 yang tular baru-baru ini adalah palsu. Menurut laporan bernama, kenyataan yang dikatakan palsu itu menyebut, according to data released by the Statistics Malaysia in 2019, the total number of legal and illegal foreign workers in Malaysia has reached 6.7 million. Of these, only about 2.7 million are legal foreign workers and the other 4 million are illegal foreign workers. Maksudnya, mengikut data dikeluarkan Jabatan Statistik Malaysia pada 2019, jumlah keseluruhan pekerja asing sah dan tidak sah di Malaysia telah mencecah 6.7 juta. Daripada jumlah itu, 2.7 juta adalah pekerja asing sah dan 4 juta lagi adalah pekerja asing tidak sah. DOSM menegaskan pihaknya tidak pernah mengeluarkan statistik berkaitan pekerja asing tanpa izin tersebut. DOSM berkata ia telah mengeluarkan data awalan statistik tenaga buruh STB bagi tahun 2019 pada 11 April 2020 yang melaporkan tenaga buruh Malaysia merekodkan 15.6 juta orang pada 2019 berbanding 15.3 juta pada 2018. Menurut dapatan awalan STB 2019, statistik tenaga buruh mengikut kewarganegaraan adalah 13.3 juta orang warga negara dan bukan warga negara adalah 2.3 juta orang menurut bernama. 2.3 juta tenaga buruh yang disebut oleh DOSM itu dipercayai merupakan pekerja asing berdaftar, bukan parti. Hanya majikan gila sahaja yang mengaku kepada DOSM bahawa mereka menggaji parti. Ini kerana menggaji parti adalah kesalahan dari segi undang-undang. Majikan boleh dihukum di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 Akta 155 mengikut Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 untuk masuk dan tinggal di premis terbabit. Denda tidak kurang RM10,000 tetapi tidak lebih RM50,000. Sekiranya lebih daripada 5 orang, boleh dikenakan penjara tidak kurang 6 bulan tetapi tidak lebih 5 tahun dan boleh dikenakan tidak lebih 6 sebatan. Majikan juga boleh didakwa di bawah Seksyen 55E-1 Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 55E-2 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda minimum RM5,000 dan maksimum RM30,000 atau penjara sehingga 12 bulan atau kedua-duanya sekali bagi setiap parti yang dijumpai di premisnya. Penafian Jabatan Perangkaan Malaysia terhadap angka berkenaan membuka lubang hitam penuh parti yang kita tidak ketahui bilangannya. Difahamkan pasca COVID-19 ini, 951,000 orang akan kehilangan pekerjaan di negara ini akibat wabak tersebut. Yang hilang pekerjaan itu kita tidak tahu sama ada pekerja asing berdaftar atau parti atau warga tempatan. Kerajaan janganlah terlalu baik budi bagai emak si rendang, anak di pangku diletakkan,
kerah di hutan disusui, dagang pergi awak terhutang, beras habis padi tak jadi. Sama ada statistik itu benar atau palsu, di negara ini, pemerdagangan manusia adalah satu perniagaan hamba abdi moden yang sudah sampai tahap kronik. Ingin Jom Channel bertanya, Datuk Seri dalam pemerdagangan manusia yang disebut oleh Presiden Persatuan Bekas Kaki Tangan Imigresen Malaysia itu, adakah sudah ditangkap dan didakwa? Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.